Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'. Terima kasih kepada saudara Ifwan. Seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat lagi kita menyambung kembali pengajian kitab hadis 40 kita. Sedar tidak sedar kita telah masuk pada hadis yang ke-6. Maksudnya ini merupakan minggu yang ke-6. Dah sebulan setengah dah kita berkuliah. Begitu cepat masa berlalu. InsyaAllah kita cubalah saya upaya kita untuk istiqamah agar kita mampu menghabiskanlah keseluruhan hadis 40 ini yang berjumlah 42 hadis. Hadis pada malam ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Sebelum saya masuk kepada hadis, sukalah bagi saya untuk menceritakan sedikit tentang latar belakang perawi hadis kita ataupun sahabat yang meriwayatkan hadis yang ke-6 pada malam ini. Nama beliau ialah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau ini merupakan salah seorang sahabat yang berasal dari Madinah. Maksudnya beliau ini merupakan daripada suku Ansar. Dan beliau juga merupakan salah seorang daripada kabilah Al-Khazraj. Kalau saudara dan saudari ingat, dalam sirah Nabi SAW, antara perkara yang awal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah baginda berhijrah ke Madinah, baginda mendamaikan di antara dua kabilah, iaitu Al-Aus dan juga Khazraj. Maksudnya An-Nu'man bin Bashir ini merupakan salah seorang sahabat yang datang daripada kabilah Khazraj yang berasal dari Madinah. An-Nu'man bin Bashir, beliau ini lahir 14 bulan selepas peristiwa hijrah Nabi SAW ke Madinah. Dan beliau ini merupakan kelahiran yang pertama yang berlaku dalam kalangan orang Madinah, orang Ansar, setelah berlakunya penghijrahan Nabi SAW. Ayah kepada An-Nu'man iaitu Bashir merupakan seorang sahabat Nabi SAW. Begitu juga ibunya merupakan sahabiyah ataupun sahabat daripada kalangan wanita. Maksudnya An-Nu'man bin Bashir lahir sahaja beliau telah memeluk agama Islam kerana ibu dan bapanya merupakan sahabat Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW wafat, usia An-Nu'man bin Bashir pada waktu itu sekitar 8 tahun sahaja. Maksudnya An-Nu'man bin Bashir merupakan di antara sahabat yang muda, kerana ketika kelahiran ataupun kewafatan Rasulullah SAW ketika itu usianya 8 tahun. Ketika zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah telah melantik An-Nu'man bin Bashir sebagai gubernur di Hims. Hims ini terletak di Syria. Dan An-Nu'man bin Bashir terkenal dengan seorang sahabat yang kariman, seorang sahabat yang sangat pemurah, yang sangat baik akhlaknya, dan beliau ini sangat pandai bersyair. Itu merupakan di antara kelebihan An-Nu'man bin Bashir. Beliau ini telah dibunuh di salah satu perkampungan di Hims kerana beliau ini menyeru kepada umat Islam pada waktu itu untuk berbai'ah kepada Abdullah bin Zubair. Peristiwa itu berlaku pada tahun 56 Hijrah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan 6 hadis daripada jalur An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Adapun keseluruhan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir ini berjumlah 114 hadis. Tidak banyaklah, tidak sampai beribu seperti Aisyah, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud. Maka jumlah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir ini sekitar 114 hadis. Maka itu merupakan sedikit sebanyak latar belakang atau biografi An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an yang merupakan perawi hadis kita pada malam ini.
Kita lihat pada hadis yang ke-6 ini, hadis yang ke-6 ini menceritakan kepada kita tentang halal, haram dan juga perkara-perkara yang syubhat. Kita baca hadis terlebih dahulu. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Daripada Abi Abdullah, daripada bapa kepada Abdullah. Ini merupakan kunyah kepada An-Nu'man bin Bashir. Saya telah sebutkan banyak kali bahawa kunyah ini merupakan satu sunnah. Kerana itulah para sahabah, kesemua mereka ini mempunyai kunyah masing-masing. Tetapi tidak semua sahabah ini masyhur ataupun terkenal dengan kunyah mereka. Adapun An-Nu'man bin Bashir, kunyahnya ialah bapa kepada Abdullah. Maka sama-samalah kita menghidupkan sunnah kunyah ini, insya-Allah. Bagi orang lelaki, gunakanlah perkataan abu, iaitu bapa kepada siapa, iaitu anak kita ke ataupun anak kita yang akan datang ke. Adapun wanita, gunakanlah ummu, ibu kepada anak kita ataupun anak kita yang akan datang itu, insya-Allah. Kerana ini merupakan satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau ialah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai An-Nu'man dan meridai juga Bashir, iaitu bapa kepada An-Nu'man, kerana bapanya seorang Islam juga. Kata An-Nu'man bin Bashir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan sesungguhnya perkara yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihatun. Di antara perkara yang halal dan perkara yang haram, di tengah-tengah itu ada perkara yang digelar sebagai mushtabihat, perkara-perkara yang syubhah. Kita akan jelaskan selepas daripada ini, insya-Allah. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang syubhah ini tidak diketahui oleh ramai orang. Faman ittaqa syubhati istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Maka Nabi mengatakan, sesiapa yang menjauhi perkara-perkara yang syubhah, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan juga maruahnya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Namun sesiapa yang terjatuh atau melakukan perkara yang syubhah ini atau mengambil perkara-perkara yang syubhah ini, maka sesungguhnya dia telah melakukan perkara yang haram atau dia telah terjatuh pada perkara yang haram. Karra'i yar'a haula al-hima. Seperti mana ini merupakan perumpamaan yang Nabi bergambarkan kepada kita. Umpama seorang penternak yang menternak di sekeliling kawasan larangan, yushiku ay yarta'a fi. Pengembala ini atau penternak ini dia jaga kambing ke ataupun lembu ke di kawasan larangan, dan dalam masa yang sama pengembala ini bimbang haiwan-haiwan itu akan mendekati atau memakan tanaman daripada kawasan larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah oleh kamu bahawa bagi setiap orang raja atau pemerintah itu, setiap raja itu ada kawasan larangan masing-masing. Maksudnya raja atau pemerintah, dia ada kawasan larangan yang tidak boleh dicerobohi oleh sesiapa. Ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah oleh kamu juga bahawa kawasan larangan bagi Allah itu merupakan perkara-perkara yang haram. Maka bagi Allah, kawasan larangan yang Allah tetapkan bagi zatnya ialah perkara-perkara yang haram. Maka janganlah sesekali kita sebagai hamba Allah mendekati atau memasuki kawasan larangan itu, iaitu perkara-perkara yang haram. Ala wa inna fil jasadil mudghah. Ketahuilah oleh kamu bahawa dalam jasad kamu itu, dalam tubuh badan kita ini, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Jika baik daging itu, maka akan baiklah keseluruhan jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh.
kalau rosak atau buruk daging tersebut, maka akan rosak dan buruklah keseluruhan jasadnya. Ala wahya al-qalb. Maka Nabi mengatakan bahawa daging tersebut ialah jantung hati kita. Hadis ini merupakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah ta'ala. So itu merupakan hadis yang keenam yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Arba'in ini. Itu kitab hadis 40 ini. Maka kata para ulama, hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, hadis yang sangat penting yang perlu kita pelajari. Dikatakan oleh Abu Dawud rahimahullahu ta'ala bahawa hadis ini merupakan 1/4 Islam. Kerana hadis ini, kalau kita perhatikan, hadis ini menceritakan kepada kita tentang perkara-perkara yang halal, perkara yang haram, perkara yang syubhah dan perkara-perkara yang boleh merosakkan jantung hati manusia. Maka dalam hadis ini terkandung begitu banyak faedah sekiranya kita memahami hadis ini. Dan hadis ini juga kata para ulama merupakan dalil tentang sifat wara'. Sifat wara' ini merupakan sifat kita meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Maka itu wara'. Maka penggunaan wara' itu dalam konteks masyarakat kita kadang-kadang tidak tepat. Bila mana kita nampak orang itu banyak beribadah, banyak solat, banyak berpuasa, kita kata dia ni wara'. Itu bukan wara'. Wara' ini merupakan orang yang meninggalkan perkara-perkara yang syubhah. Itu merupakan wara'. Kalau saudara dan saudari pernah membaca sirah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau ini merupakan salah seorang tokoh atau tonggak dalam sifat wara' ini. Kerana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika mana beliau belajar di Damsyik. Damsyik ini merupakan satu kota atau bandar di Syria pada waktu itu. Dan kota ini kalau kita tinggal di bandar, maka kita akan mendapat banyak kesenangan-kesenangan ataupun makanan yang sedap-sedap, pakaian yang cantik-cantik. Tetapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia tidak makan makanan-makanan yang lazat yang terdapat di Damsyik. Dan Al-Imam An-Nawawi juga tidak membeli pakaian-pakaian berada di Damsyik. Al-Imam An-Nawawi hanya makan dan pakai apa yang dihantar oleh ahli keluarganya daripada kampung. Maka itu merupakan sifat wara' Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia meninggalkan perkara-perkara yang harus ataupun perkara-perkara yang pada pandangannya mungkin terkandung padanya perkara-perkara yang syubhah. Lalu Al-Imam An-Nawawi tinggalkan perkara-perkara tersebut. Kerana itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala terkenal dengan seorang ulama yang wara'. Maka kita perlu menggunakan istilah atau perkataan wara' ini pada tempatnya. Jangan lagi kita menggunakan perkataan wara' ini kepada orang yang banyak beribadah. Itu bukan wara'. Itu bukan wara'. Wara' ini orang yang meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Okey, kita masuk pada pengajaran yang pertama tentang hadis ini. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita innal halala bayyinun, iaitu sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Maksud jelas dalam hadis ini ialah apa sahaja perkara yang telah disebutkan dalam Al-Quran, dalam nas Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun perkara itu telah diijma'kan bahawa perkara itu halal dan perkara itu haram. Contohnya, kita boleh katakan bahawa perkara yang halal yang jelas ini, contohnya kita dibenarkan untuk bercakap, maka itu harus, itu perkara yang halal. Tidak perlu kita mencari dalil keharusan bercakap, tidak. Ataupun boleh kita memakan roti, maka makan roti itu satu perkara yang harus, perkara yang halal, maka tidak perlu lagi kita mencari dalil tentang keharusan memakan roti atau kehalalan memakan roti.
Maka perkara-perkara yang seumpama itu yang dalilnya telah jelas disebutkan dalam Al-Quran ataupun sunnah ataupun diijma'kan, maka perkara-perkara itu tidak perlu lagi kita mencari dalil-dalilnya. Begitu juga perkara yang haram yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam sunnah Nabi SAW atau yang telah diijma'kan, maka kita tidak lagi perlu rasa was-was untuk meninggalkan perkara itu. Contohnya, meminum arak. Minum arak ini hukumnya haram jelas dan sabit daripada Al-Quranul Karim. Berjudi itu perkara yang haram. Riba itu perkara yang haram. Kerana dalilnya jelas menunjukkan tentang keharaman perkara tersebut. Maka Nabi nak mengatakan kepada kita yang halal itu jelas. Maksudnya dalilnya jelas. Maka tidak perlu lagi kita nak mencari dalil-dalil yang lain. Tidak perlu kerana perkara itu telah jelas di hadapan kita. Samalah seperti perkara yang haram yang jelas, maka kita tidak perlu lagi bersusah payah untuk mencari apakah dalil pengharaman arak ini. Apa dalil pengharaman judi? Tidak perlu kerana perkara itu telah jelas tentang keharamannya. Maka perkara yang ketiga Nabi sebutkan wa bainahuma umurun mustabihat. Ini yang kita perlu melihat. Kerana Nabi mengatakan di antara yang halal yang jelas itu dan perkara yang haram yang jelas itu, di tengah-tengahnya ada perkara yang syubhah. Syubhah ini ialah perkara yang tidak jelas tentang kehalalannya dan tidak jelas tentang keharamannya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Benar sabda Nabi SAW bahawa tidak semua orang tahu tentang perkara-perkara yang syubhah itu boleh buat ke atau tak boleh buat. Melainkan orang yang memang bergelumang dengan hukum hakam. Contohnya para mufti, para alim ulama. Maka mereka ini kerjanya mencari dalil. Bila ada saja perkara-perkara yang tidak jelas tentang halal dan haramnya, maka mereka ini akan cuba untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang hukumnya. Maka perkara yang syubhah ini Nabi katakan tidak diketahui oleh ramai manusia. Maksudnya orang awam, kebanyakan mereka tidak mengetahui tentang hukum perkara-perkara yang syubhah ini. Contohnya isu Bitcoin ke, isu apa tu ASB ke, dan itu isu yang khilaf, yang tidak jelas tentang kehalalannya dan tidak jelas tentang keharamannya. Sebab itulah ada perbezaan pandangan dalam isu tersebut kerana isu itu tidak clear. Seperti mana isu arak clear, tidak ada khilaf sama sekali. Maka dalam perkara yang syubhah ini, kata Nabi SAW, dalilnya tidak begitu clear, maka menjadi tugas para ulama, para mufti untuk menjelaskan kepada masyarakat untuk menyelesaikan isu tersebut. Kemudian Nabi SAW memberikan panduan kepada kita bila mana kita berdepan dengan isu-isu yang syubhah, perkara-perkara yang syubhah ini, walaupun perkara itu tidak clear tentang haramnya atau tidak clear tentang halalnya, maka kita tidak boleh suka-suka je nak buat perkara itu. Kerana Nabi kata bimbang kalau kita mendekati perkara yang syubhah ini, lama kelamaan kita akan terjatuh pada perkara yang haram. Maka Nabi nak bagi guide kepada kita, panduan kepada kita dalam kita nak berinteraksi dengan perkara yang syubhah ini, kita sebaik-baiknya tinggalkan perkara tersebut. Kerana bila mana kita tinggalkan perkara yang syubhah itu, maka itu melambangkan bahawa kita telah menyelamatkan agama kita dan juga maruah kita. Bayangkan kalau kita melakukan perkara yang syubhah, kita mengambil perkara-perkara yang syubhah ini, mungkin ia akan mencalarkan agama kita. Orang akan kata, dia ni Islam, kenapa dia buat perkara-perkara ini? Itu telah mencalarkan agama kita. Dia ni Islam, dia ni orang yang terkenal dengan keluarga yang baik, tapi dia ambil perkara-perkara yang syubhah ini, maka itu akan mencalarkan maruah kita. Maka as a Muslim, kita sebaik-baiknya kita meninggalkan perkara yang tidak jelas tentang statusnya, halal ke, haram ke. So, kita sebagai seorang Muslim, Nabi katakan lebih baik kita tinggalkan perkara tersebut. Maka di antara para ulama juga mengatakan bahawa ada sebahagian manusia ini kadang-kadang dia meninggalkan perkara yang
yang haram yang dia meninggalkan sesuatu perkara bukan disebabkan perkara itu syubhah, tetapi disebabkan dia was-was dengan perkara itu. Maka was-was dengan syubhah itu dua perkara yang berbeza. Maka was-was ini ditegah oleh agama, maksudnya kita perlu meninggalkan was-was. Kita dalam beribadah, kita perlu yakin kerana was-was itu datang daripada syaitan. Contohnya orang itu was-was ingin melakukan sesuatu perkara sedangkan perkara itu halal, tapi dia was-was lalu ditinggalkan, maka itu bukanlah meninggalkan perkara yang syubhah, sebab dia meninggalkan perkara yang halal disebabkan dia was-was dengan perkara tersebut. Maka itu bukanlah wara', itu bukanlah sifat meninggalkan perkara-perkara yang syubhah. Tak apa, kalau tak clear boleh tanya nanti. So, para ulama mengatakan bahawa orang yang meninggalkan sesuatu perkara disebabkan was-was, maka itu tidak termasuk dalam sifat wara'. Kerana sifat wara' ini ialah kita meninggalkan perkara-perkara yang syubhah, yang tidak jelas tentang halal dan haramnya. Contoh yang ulama berikan tentang sifat was-was ini, seseorang itu dia tidak mahu menggunakan air yang mana air itu berada pada kawasan yang luas. Maksudnya air itu melebihi 2 qullah, sucilah untuk kita bersuci, tapi dia tak nak guna air itu kerana dia rasa mungkin ada tahi dalamnya, mungkin ini bernajis. Itu was-was yang datang kepadanya lalu ditinggalkan perkara itu. Sedangkan halal untuk kita mengambil atau bersuci dengan air tersebut kerana air itu telah melebihi 2 qullah. Tapi kita tinggalkan sebab kita kata air ni mungkin najis lah, tadi aku nampak ada binatang berak dekat situ ke. Maka dia tinggalkan air tersebut yang pada asalnya halal, dia tinggalkan disebabkan was-was yang ada pada dirinya, maka itu tidak termasuk dalam sifat wara'. Sifat wara' dia meninggalkan perkara yang dia memang jelas, ya, memang perkara itu tidak jelas tentang halal dan haramnya. Maka itu yang pertama. Yang halal Nabi kata jelas, tentang dalilnya jelas, tidak perlu kita persoalkan. Yang haram itu jelas dalilnya. Adapun perkara yang syubhah, Nabi minta kita agar tinggalkan perkara yang syubhah ini, kerana kalau kita mengambil perkara yang syubhah, kita terjebak dengan perkara yang syubhah, maka lama kelamaan mungkin kita akan terjatuh pada perkara yang haram dan ia akan mencalarkan agama dan maruah kita. Maka itu pengajaran yang pertama. Perkara ataupun urusan agama itu kita boleh pecahkan kepada 3, halal, haram dan juga syubhah. Poin yang kedua atau pengajaran yang kedua, Al-Imam Ibn Munzir rahimahullahu ta'ala, dia pecahkan syubhah kepada 3 pecahan. Okey, kita dah selesai tentang isu halal, isu haram itu clear. Tidak perlu kita bincangkan di sini. Adapun perkara yang syubhah, perkara yang samar-samar ini, Al-Imam Ibn Munzir pecahkan kepada 3 jenis syubhah. Yang pertama ialah syubhah yang mana seseorang itu dia tahu bahawa perkara ini haram. Tiba-tiba dia syak bahawa ya ke haram perkara ini, ke halal. So ini syubhah yang pertama yang diberikan oleh Al-Imam Ibn Munzir. Pada awalnya kita rasa perkara ini haram. Tiba-tiba kita mari syak. Kita kata ke halal. Maka kata Al-Imam Ibn Munzir rahimahullahu ta'ala, adakah perkara yang kita syak itu akan bertukar menjadi halal? Maka kata Al-Imam Ibn Munzir, dalam isu ini kita tidak boleh sewenang-wenangnya meninggalkan yang haram, kita pergi ambil yang halal tersebut. Disebabkan perkara yang halal itu, kata Al-Imam Ibn Munzir, perlu kepada keyakinan. Perlu yakin terlebih dahulu, barulah boleh kita ambil perkara itu. So dalam isu tadi, pada asalnya kita berpegang itu perkara yang haram, tiba-tiba kita mari syak, kita rasa halal kot, maka kita pun pegang halal. Tak, kata Imam Munzir, dalam isu ini kita perlu bina di atas keyakinan kita. Maksud yakin ini kita perlu melihat dalilnya, perlu melihat perbahasan para ulama tentang isu ini. Contoh yang diberikan di sini ialah
bila mana berlaku ada dua, dikatakan ada 2 ekor kambing yang disembelih dan salah satunya disembelih oleh wathani. Wathani orang yang menyembah berhala, orang yang bukan Islam lah. So dalam isu ini kita perlu pastikan mana satu yang disembelih oleh orang berhala, orang yang menyembah berhala tersebut, kerana kita haram memakan sembelihan orang yang bukan Islam, tak boleh. Maka dalam isu ini kita perlu cek, kita perlu bina di atas keyakinan kita. Tak boleh kita asalnya haram, tiba-tiba kita datang syak ke halal, maka dalam kita nak pegang itu halal, kita perlu bina di atas keyakinan. Kena cek, tengok dalil, pastikan betul-betul, kalau betul-betul halal, barulah boleh kita berpindah daripada haram kepada halal. So itu pecahan syubhat yang pertama yang diberikan oleh Al-Imam Ibn Munzir rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, lawan bagi yang pertama tadi. Asalnya kita pegang bahawa perkara itu halal. Kemudian kita syak bahawa perkara itu haram. Mula-mula kita pegang ia halal. Tiba-tiba datang syak kepada kita, kita rasa ke haram benda ni. Umpama contohnya seorang isteri dia syak tentang talak suaminya. Dia syak. Maka dalam isu ini, kerana talak itu merupakan perkara yang halal, yang boleh seorang suami mentalakkan isteri itu perkara yang halal. Tiba-tiba si isteri ini dia syak, maka si isteri itu dia perlu bina juga di atas keyakinannya. Perlu melihat. Contoh yang mudah saya bagi, contoh yang lain. Umpama seseorang itu dia berhadas. Dia berhadas, selepas dia bersuci, kemudian dia syak bahawa dia ni berhadas. Contohnya dia semayang siap-siap, tiba-tiba lepas semayang dia fikir, ke aku terkentut tadi? Kan? Maka syak itu datang selepas dia yakin bahawa dia ini suci. Kalau dia tak yakin dia suci, kenapa dia solat? Sebab taharah atau bersuci itu merupakan salah satu syarat sah solat. Maka syak itu datang selepas dia yakin bahawa dia bersuci. So dalam isu ini kata para ulama, syak yang datang selepas keyakinan itu, maka syak itu tidak memberi efek terhadap perkara tersebut. Maksudnya tak perlu kita nak ulang balik solat kita. Sebab syak itu datang selepas kita dah yakin dah bahawa kita ini suci. Maksudnya syak yang seperti ini tidak valid. Tidak valid. Adapun yang pertama tadi, daripada perkara yang haram nak pergi kepada perkara yang halal, maka perkara itu kita perlu bina di atas keyakinan. Adapun yang kedua ini, perkara itu pada asalnya halal, tiba-tiba kita syak tentang keharamannya, maka perkara ini yang haram itu, yang syak pada perkara yang haram itu tidak valid. Tidak valid lagi. Harap clear lah. Okay. Yang ketiga ialah perkara yang kita syak yang mana dia 50-50. Halal 50% dan haram 50%. Ini 50-50. Yang tadi kita clear. Awalnya kita rasa ia halal, tiba-tiba datang syak. Yang kedua, dia haram, tiba-tiba datang syak. Adapun yang ketiga ini, kita memang betul-betul syak, iaitu 50-50. Kita tak sure mana yang halal, adakah dia halal, adakah dia haram. Maka dalam pecahan yang ketiga ini, kata Al-Imam Ibn Munzir, ini merupakan perkara yang wajib kita at-tanazzuh. Kita berlepas diri daripada perkara ini. Maksud jangan kita terjebak dengan perkara yang seumpama ini, yang 50-50 ini. Contoh yang diberikan ialah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi berjumpa ataupun bertemu dengan satu tamar yang jatuh. Nabi jumpa tamar, sebiji tamar. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Inni la anqalibu ila ahli fa ajidu tamrata saqitatan ala firashi." Nabi kata ketika mana aku pulang ke pangkuan ahli keluargaku, lalu aku mendapati ada kurma yang jatuh. Nabi jumpa sebiji kurma,
yang jatuh di bawah katil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi katakan fa'arfa'uha fa'akuluha li'akulaha. Nabi kata aku angkat kurma itu dan aku nak makan. Lalu Nabi kata summa akhsha an takuna minas sadaqati fa'ulqiha. Maka Nabi kata maksud Nabi bila Nabi dah nak makan tu, maka Nabi tiba-tiba datang rasa takut, rasa bimbang, kebarangkalian kurma itu datang daripada hasil sedekah, maka Nabi tinggalkan perkara tersebut. Maksudnya dalam perkara itu 50-50. Halal boleh jadi halal dan boleh jadi haram. Tetapi Nabi tinggalkan perkara itu. Nabi tak makan pun. Pada asalnya boleh nak makan boleh sebab 50-50. Tapi Nabi tinggalkan sebab Nabi bimbang. Mungkin kurma itu datang daripada hasil sedekah sebab Nabi ni tidak menerima sedekah. Itu 3 pecahan syubhah yang diberikan oleh Al-Imam Ibn Munzir rahimahullahu ta'ala. Nanti kalau tak clear saya akan ulang baliklah insya-Allah. Yang ketiga, kita lihat pula tentang ucapan para salafus salih dalam meninggalkan perkara-perkara yang syubhah ini. Antaranya kata Al-Imam sahabat yang masyhur Abu Darda radhiyallahu an, kata Abu Darda, sesempurna takwa itu bila mana seorang hamba itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah takwanya itu dia meninggalkan sekecil-kecil perkara kerana dia bimbang bahawa perkara itu akan menyebabkan dia ini terjebak pada perkara yang haram. Maksudnya Abu Darda mengatakan sesempurna takwa ialah kita meletakkan hijab, meletakkan penghadang di hadapan kita, di antara kita dengan perkara yang haram. Maksud kita letak something di antara kita dengan perkara yang haram kerana kita bimbang kalau kita melepasi hijab tersebut maka kita akan terjatuh pada perkara yang haram. Maka itu takwa itu merupakan sesempurna takwa menurut Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, tabi'in yang masyhur, dia kata takwa itu akan sentiasa ada bersama dengan orang yang bertakwa sehingga mereka ini meninggalkan banyak perkara yang halal kerana bimbang akan terjatuh pada perkara yang haram. Maksudnya kata Al-Hasan Al-Basri, takwa itu akan sentiasa ada bersama dengan kita ini sehinggalah kita meninggalkan banyak perkara yang halal disebabkan kita bimbang akan terjatuh pada perkara yang haram. Contohnya, makan, kita pergi kedai makan, kita boleh order banyak makanan. Itu harus, hukumnya halal. Boleh kita nak order, nak makan tu boleh, nak makan ni boleh. Tapi bila mana kita order terlalu banyak, tiba-tiba tak boleh nak habis makan, terlalu kenyang, maka berlaku pembaziran. Maka membazir itu merupakan perkara yang haram. Maka kata Al-Imam Hasan Basri, dia tinggalkan perkara yang halal, iaitu kita boleh order banyak makanan sebab kita rasa itu perkara yang harus, perkara yang halal. Tapi bila mana kita order terlalu banyak, tiba-tiba tak habis nak makan, maka yang halal itu bertukar menjadi haram sebabkan berlakunya pembaziran. Maka itu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kalau boleh kita tinggalkan perkara yang halal juga kerana bimbang kita akan terjatuh pada perkara yang haram. Perkara yang syubhah memang kena tinggallah. Adapun kalau kita tinggal juga perkara yang halal, maka itu juga termasuk dalam kesempurnaan takwa. Kemudian kita lihat juga di antara tindakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Satu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia memakan satu makanan yang mana dia tidak tahu datang daripada mana, dia makan. Bila mana dia tahu bahawa makanan itu datang daripada sumber yang syubhah, sumber yang tidak jelas tentang halal dan haramnya, lalu Abu Bakar As-Siddiq memasukkan tangannya ke dalam mulut untuk mengeluarkan makanan tersebut, dan masukkan jari agar dia muntah dan keluarkan makanan yang dimakan tadi. Maka ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di mana dia tahu itu makanan itu merupakan makanan yang syubhah, maka dia cuba untuk keluarkan daripada perut dia. Begitu juga kata Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala, ada orang tanya dia kata ala tashrab min ma'i zamzam. Kata, wahai Ibrahim,
kamu tak nak minum ke air Zam-Zam ini? Maka kata Ibrahim bin Adham, dia kata, kalaulah aku ini mempunyai mempunyai timba, maka aku akan minum air daripada telaga Zam-Zam ini. Sebab zaman dulu bukan macam kita lah. Kita sekarang pergi umrah, air Zam-Zam boleh ambil, boleh picik dekat tepi. Zaman dulu kena ambil sendiri dalam telaga Zam-Zam. Maka seorang lelaki datang kepada Ibrahim Adham, dia kata, wahai Ibrahim, kamu tak nak minum ke air daripada perigi Zam-Zam ini? Maka jawab Ibrahim bin Adham, kalaulah aku ada timba untuk aku ambil air Zam-Zam, barulah aku akan minum. Kerana kata Ibrahim bin Adham, aku bimbang timba yang diletakkan di sini datang daripada hasil kerajaan. Maksudnya Ibrahim bin Adham ini sifat warak dia, dia bimbang hasil timba itu dibeli dengan wang yang syubhah. Mungkin kerajaan itu ada melakukan perkara-perkara yang melanggar syariah ke atau melanggar hukum Allah ke, maka bercampur hasil kerajaan itu lalu dibeli timba, maka boleh jadi timba itu datang daripada hasil yang syubhah, hasil yang tidak jelas tentang kehalalannya. Maka Ibrahim bin Adham tinggalkan, tak nak guna pun timba tersebut. Dia lebih rela ada timba sendiri untuk dia ambil supaya dia yakin bahawa timba yang digunakan itu datang daripada hasil yang halal. Maka itu merupakan sifat warak Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala. Maka itu merupakan di antara contoh-contoh atau ucapan-ucapan para salafus salih, para sahabah, para tabi'in, para ulama, para salafus salih dulu dalam mereka ini meninggalkan perkara-perkara yang syubhah. Kemudian kita pergi pada poin yang seterusnya, poin yang keempat. Rasulullah SAW mengatakan bahawa setiap raja itu ada kawasan larangan mereka. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala, Allah meletakkan kawasan larangannya, iaitu perkara-perkara yang haram. Maka kita janganlah sesekali mendekati kawasan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu perkara-perkara yang haram ataupun maksiat. Maka maksiat, perkara yang haram ini merupakan kawasan larangan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Maka janganlah sesekali kita cuba untuk mendekati kawasan-kawasan ini. Nescaya kalau kita mendekati tempat-tempat itu, kawasan larangan itu, lama-kelamaan mungkin kita akan terjatuh, mungkin kita akan terjerumus ke dalam kawasan larangan tersebut. Kerana itulah agama kita menghalang apa sahaja cara ataupun wasilah yang boleh menyampaikan kita kepada perkara yang haram. Contohnya dalam Al-Quran Allah menyatakan wala taqrabuz zina. Janganlah kamu menghampiri zina, janganlah kamu mendekati zina. Allah melarang kita mendekati zina. Zina itu perkara yang haram, jelas dalilnya. Lalu Allah juga menghalang kita apa sahaja wasilah, apa sahaja cara yang boleh menyampaikan kita ke arah zina itu Allah haramkan. Maka itu merupakan di antara keindahan syariat Islam bila mana Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita daripada mendekati apa saja perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita terjatuh ke dalam perkara yang haram atau terjatuh ke dalam lembah maksiat. Maka kita cubalah elak diri kita ini daripada terjerumus atau terjatuh pada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu merupakan kawasan larangan yang Allah tetapkan kepada kita. Pengajaran yang kelima, iaitu Nabi SAW di akhir hadis ini menyatakan tentang pentingnya salahul qalb. Pentingnya kita ini menjaga jantung hati kita. Maksudnya pentingnya kita ini untuk menjaga dalaman kita, batin kita. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia kata maksud hadis atau maksud hati, jantung hati yang bersih, yang baik ini ialah jantung hati yang tidak memiliki sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti sifat dengki, sifat hasad, sifat riya, sifat takabbur, sifat bakhil dan sebagainya. Maka sifat-sifat yang kita kategorikan sebagai mazmumah, sifat yang tercela itulah sifat-sifat yang akan merosakkan dalaman kita. Dan kalau kita memiliki sifat-sifat yang buruk dalam diri kita ini, maka yang akan lahir daripada tindakan kita itu sama seperti yang berada di dalam kita.
Kalau buruk di dalam, maka yang lahirnya juga buruk. Kalaulah baik di dalamnya, maka yang lahirnya baik. Kan itulah kata Al-Imam Ibn Mulaqqin rahimahullahu taala, kata Al-Imam Ibn Mulaqqin, antara perkara-perkara yang boleh merawat hati kita, yang boleh membuat hati kita ini baik, soleh, iaitu ada 5 perkara, kata Al-Imam Ibn Mulaqqin. Yang pertama ialah qiraatul Quran bitadabbur. Kita baca Quran secara tadabbur. Itu merupakan perkara yang boleh merawat hati kita. Bila mana kita baca Al-Quranul Karim, kita tengok terjemahan, kita tengok tafsiran, kita tadabbur maknanya, maka semua itu akan membuatkan keimanan kita bertambah dan akan merawat hati-hati kita. Kerana itulah para sahabat ridwanullahi alaihim, bila mana turun saja Al-Quranul Karim, mereka akan berkata, ayyukum zadathu imana. Siapakah di antara kamu yang bertambah keimanannya dengan penurunan surah Al-Quran ataupun dengan penurunan ayat-ayat daripada Al-Quranul Karim. Para sahabat baca Quran, lalu mereka mentadabbur, bertambah keimanannya, bergetar hatinya, mengalir air matanya. Itu para sahabat ridwanullahi alaihim. Dan kalau kita lihat juga kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi juga, ada di antara para ulama kita yang mana ketika salat dia baca Al-Quran, dia meninggal dunia. Dia baca Al-Quran tentang ayat azab, tentang neraka, tentang dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba dia meninggal sebabkan takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena begitulah. Bila mana kita baca Al-Quran, kita tadabbur maknanya, kita akan rasa bergetar hati kita, takut kepada Allah, mengalir air mata kita. Maka itu akan membuatkan dalaman kita itu terpelihara, terjaga dengan baik. Itu yang pertama, baca Al-Quran dengan tadabbur. Perkara yang kedua, kata Al-Imam Ibn Mulaqqin, iaitu khala'ul batan. Perut ini, kata Ibn Mulaqqin, tak bolehlah terlalu kenyang. Bila mana perut kita kenyang, maka kita akan malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Imam Ibn Mulaqqin, antara tips untuk merawat hati kita ini, merawat jantung hati kita ini, kita nak pastikan bahawa batin kita ini baik, perut kita itu janganlah kita biarkan terlalu kenyang. Make sure ada ruang-ruang untuk maknanya ada ruang lain lah, tidak terlalu pack dengan makanan. Sebab bila mana kita banyak makan, kita akan malas. Kita akan malas beribadah kepada Allah. Kita akan malas buat itu dan malas buat inilah. Yang ketiga ialah qiyamul lail. Qiyamul lail ini ialah kita banyakkan solat tahajud, solat malam. Solat witir kepada Allah, solat tahajud, solat hajat, solat tasbih dan sebagainya lah. So qiyamul lail juga merupakan tips untuk kita memperelokkan dalaman kita. Kerana bila mana kita solat di tengah-tengah malam, insya-Allah ia akan memelihara hati kita daripada sifat riak. Sebab kalau kita solat sendiri-sendiri tengah malam, maka kita tak akan rasa aku solat ni nak tunjuk dekat orang, sebab malam mana ada orang nampak. Hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan memupuk sifat ikhlas dalam kita beribadah kepada Allah. Di samping itu juga solat malam ini kita lebih khusyuk kerana malam sunyi, orang tengah tidur, kita bangun beribadah kepada Allah, maka itu waktu yang terbaik, waktu yang akan memupuk sifat khusyuk kita dalam solat dan sebagainya. Yang keempat, kata Al-Imam Ibn Mulaqqin, ialah at-tadarru' inda sahar. Tadarru' ini kita banyakkan berdoa kepada Allah pada waktu sahur, itu waktu sebelum subuh, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu merupakan waktu yang sangat-sangat mustajab sekiranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, yang kelima, kata Ibn Mulaqqin, ialah kita ni kena banyak bersahabat dengan orang yang soleh. Kerana bila kita banyak bersahabat dengan orang yang soleh ini, kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang bersifat maksiat. Kerana orang yang soleh ini, dia tak akan ajak kita buat perkara-perkara mungkar, perkara yang maksiat, perkara yang dosa dan sebagainya. So kalau kita banyak habiskan masa kita bersahabat dengan mereka ini, insya-Allah mereka akan bimbing kita, mereka akan pimpin kita ke jalan yang lurus, jalan yang betul. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi umpamakan sahabat yang baik ini umpama penjual minyak wangi. Kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi ini, sama ada kita akan beli wangian itu ataupun bau wangi itu akan terkena kepada kita. Maka itu perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam nak menggambarkan teman yang baik, sahabat yang baik. So sahabat yang baik ini dia akan mempengaruhi kita. Kalau baik, maka baiklah kita. Kalau buruk dia, maka buruklah kita. Maka itu 5 perkara yang dikhabarkan oleh Ibnu Mulaqin dalam kita nak merawat hati kita ini, nak mensolehkan dalaman kita. Okey. Perkara yang terakhir yang saya ingin share pada malam ini ialah pengajaran yang terakhir bahawa hadis ini juga menceritakan kepada kita atau menggalakkan kepada kita agar kita melakukan atau mengambil perkara-perkara yang halal dan meninggalkan perkara-perkara yang haram. Yang halal itu jelas kita boleh ambil, tidak ada masalah sama sekali. Perkara yang haram, tinggalkan perkara tersebut. Adapun perkara yang syubhah, maka Nabi memberikan panduan kepada kita walaupun ambil perkara yang syubhah tidak salah. Tetapi sebaik-baiknya kita tinggalkan perkara tersebut, kerana bila mana kita tinggalkan, maka itu akan memelihara agama dan maruah kita. Maka ala kulli hal, saya nak simpulkan perbahasan kita pada malam ini. Nabi nak menggambarkan kepada kita agar kita kena sentiasa berjaga-jaga dalam setiap urusan kehidupan kita. Kerana setiap perkara yang kita lalui dalam hidup kita tidak akan lari daripada 3 perkara ini. Sama ada kita akan berdepan dengan perkara yang halal, sama ada kita akan berdepan dengan perkara yang haram, ataupun kita akan berdepan dengan perkara yang syubhah. Yang halal dan haram senang untuk kita bezakan. Tidak ada masalah. Hatta orang awam pun boleh nak kenal ini halal, ini haram. Adapun perkara yang syubhah, Nabi nak khabarkan kepada kita bahawa kita perlulah at-tanazzuh daripada perkara ini. Cuba kita elakkan daripada kita terjatuh dalam perkara yang syubhah yang tidak clear tentang halal dan haramnya. Kerana kita petik sikit kalam Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kata dia, dawi qalbak. Kata seperti, rawatlah hati kamu itu, fa inna hajatallah ila al-ibadi salahi qulubihim. Kerana Allah Subhanahu wa taala ini menghendaki hamba-hambanya agar menjaga jantung hatinya. Maka kalaulah kita mengambil perkara yang syubhah, kita ambil perkara yang haram, maka itu akan memberi efek kepada jantung hati kita, pada dalaman kita. Kerana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh daripada hasil yang haram, maka neraka yang lebih utama ataupun lebih layak untuk dia. Maka kalau kita selalu bergelumang dengan perkara-perkara yang syubhah, perkara-perkara yang haram ini, maka ia akan menumbuhkan sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita. So, jagalah pemakanan kita, jagalah rezeki yang kita ambil saban hari ini, pastikan ia datang daripada sumber yang halal, kerana ia sangatlah penting, kerana ia akan membentuk peribadi kita. Kalau kita ambil benda-benda yang haram, wal'iyadzubillah, maka ia akan membentuk peribadi yang tidak baik. Kalau kita ambil benda-benda yang halal, maka ia akan membentuk peribadi yang baik. Dan doa itu juga akan memberi, doa kita itu juga terkesan sekiranya kalau kita ambil daripada hasil yang haram. Mungkin doa kita tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kita ada mengambil perkara-perkara yang haram. Maka kan itu juga merupakan sebab kenapa doa kita itu tidak dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cubalah saya upaya kita untuk menjaga rezeki yang kita ambil saban hari itu, pastikan ia datang daripada sumber yang halal. Wallahu taala a'lam. So saya tengok soalan banyak ni, kita tengoklah satu persatu insya-Allah. Okey. Ustaz tolong dijelaskan tentang perbuatan mengecas telefon bimbit di pejabat tempat kerja. Adakah dibolehkan mana kita perlu menggunakan telefon untuk bekerja? Okey. So dalam isu ni, samalah kesnya macam orang yang menggunakan printer pejabat kan, guna dakwat pejabat. So dalam isu ini, sebaik-baiknya kita minta izin dulu dengan majikan kita lah. Cuma pada saya tak ada isu untuk cas telefon, cas laptop dan sebagainya. Kerana telefon ini salah satu perkara yang kita katakan keperluan. Ia keperluan. Walaupun orang kadang-kadang ialah telefon ini kalau kita kata bukanlah yang office punya, kita beli sendiri, tapi handphone merupakan satu keperluan kita. Maka saya rasa tidak ada
kesalahan pun kalau kita mengecas telefon di pejabat ataupun kita kecas telefon di tempat kerja pun tidak menjadi masalah kerana ia merupakan satu keperluan untuk kita. Cuma untuk kita menghilangkan keraguan kita dalam isu ini, kita maklumlah sepatah kepada majikan kita. Minta izin dengan dia, dan saya rasa tidak ada majikan yang akan menghalang pekerjanya untuk mengecas telefon lah. So pada saya tidak ada masalah kerana handphone itu merupakan satu keperluan. Bukan yang kita buat ataupun something yang di luar bidang tugas kita ataupun di luar, tidak ada kaitan langsung dengan kerja kita. Wallahu taala alam lah. Wallahu taala alam. Tak ada masalah insya-Allah. Kemudian Ustaz izinkan saya bertanya, adakah salah satu cara menjauhi syubhat adalah dengan meninggal perkara-perkara yang mendekat kita dengan sesuatu yang telah jelas pengharamannya? Okey, dalam isu ini perkara yang telah jelas keharamannya memang kita wajib untuk tinggal. Sebab Nabi mengatakan dalam hadis yang kita akan jumpa nanti, Nabi kata apa yang haram itu kita kena tinggalkan. Tinggalkan perkara yang haram. Adapun perkara yang syubhah ini ialah perkara yang tidak jelas tentang status dia, halal ke haram. So pada asalnya tak ada masalah pun kita nak ambil perkara yang syubhah ini. Cuma risikonya Nabi katakan ia boleh jadi akan menjejaskan atau mencacatkan, mencalarkan agama dan maruah kita. So dalam isu ini sebaik-baiknya kita tinggalkan perkara yang tidak clear tentang statusnya. Kerana itu merupakan sifat warak. Kita tinggalkan perkara-perkara yang tidak jelas. Adapun perkara yang telah jelas pengharamannya, maka memang wajib untuk kita tinggalkan. Wajib untuk kita tinggalkan. So dikata sini salah satu cara menjauhi syubhat adalah dengan meninggalkan perkara-perkara yang mendekatkan kita dengan sesuatu yang telah jelas. Ya, maksudnya apa-apa perkara yang boleh mendekatkan kita kepada perkara yang haram, memang wajib untuk kita jauhi perkara tersebut. Macam tadi yang saya sebutkan tentang ayat zina tadi, wala taqrabuz zina. Apa saja jalan-jalan ataupun cara yang boleh mendekatkan kita kepada zina tersebut, maka kita perlu elakkan, perlu kita tinggalkan. Okey? Wallahu taala alam. Apa hukumannya makan sembilan ahli kitab ya? Sebab kalau kita di luar negara, kalau suka sangat nak cari makanan halal, ada orang kata boleh makan sembilan orang Kristian dan Yahudi. Tak rasa mereka ahli kitab, betul ke? Okey. Betul ke? Okey. Untuk sembelihan ahli kitab ini berlaku perselisihan dalam kalangan para ulama, dan saya yakin dalam lama Jabat Mufti pun ada pernah dijawab. Ketika saya berkhidmat Jabat Mufti pun kita pernah menjawab isu sembelihan ahli kitab ini. Cuma ahli kitab yang dimaksudkan, yang dibenarkan untuk kita makan, kerana hukum memakan sembelihan ahli kitab dibenarkan. Kita boleh untuk makan sembelihan ahli kitab. Cuma adakah ahli kitab yang dimaksudkan dalam kitab fiqh itu ahli kitab sekarang ataupun orang Yahudi dan Kristian sekarang ini? Maka kalaulah mereka ini orang ahli kitab yang dimaksudkan oleh kitab fiqh itu, maka dibolehkan. Cuma dalam isu ini, sebab mungkin kita akan travel ke tempat-tempat yang sukar untuk kita mencari makanan yang halal, maka di sana adakah dibenarkan kita untuk makan juga sembelihan orang Kristian dan orang Yahudi ini? So dalam isu kesukaran untuk kita mencari makanan yang halal ini, di sana adalah rukhsah kelonggarannya. Cuma kalau boleh kita cari tempat ataupun kita tanya sebelum kita datang ke negara tersebut, kita buat kajian sedikit, kita survey mana tempat-tempat yang boleh kita mendapatkan makanan yang halal, sembelihan yang halal dan sebagainya, kerana itu lebih baik untuk kita. Itu lebih warak ataupun lebih bertakwa lah kita kalau kita buat sedemikian. Adapun kalau kita, contohnya kita terkandas satu negara, yang mana negara itu negara yang asing daripada kita, dan kita pun tak tahu sangat tempat ini, dalam isu tadi, adakah boleh untuk kita makan sembelihan mereka? Kalau tak makan, jadi tak makan akan efek kepada tenaga kita, tak ada tenaga dan sebagainya, maka tidak ada masalah untuk kita makan.
Cuma sebaik-baiknya kita cari terlebih dahulu. Kalau kita dah habis ikhtiar dah tak ada cara lagi dah, maka insya-Allah di sana ada kelonggaran yang diberikan oleh agama kita. Contohlah orang yang sesat dalam hutan, kan agama kita juga membenarkan kita untuk kalau ada nampak babi kat situ, boleh untuk kita makan. Cuma kita makan mengikut kadar yang kita perlu sahaja. Jangan kita ambil lebih daripada apa yang kita perlukan. Sebab ad-darurah tubihul mahdhurat. Perkara yang darurat itu membolehkan atau menghalalkan perkara yang pada asalnya haram. So walaupun kita tak jumpa tempat-tempat yang kita pasti ada logo halal dan sebagainya, tempat itu asing daripada kita, setelah kita usaha dan ikhtiar, insya-Allah apa yang kita makan itu, kalau anda kata ia pun tidak halal, maka insya-Allah Allah akan ampunkan sebab kita dah berusaha dan kita dah ikhtiar dah, maka itu merupakan ijtihad kita. Cuma janganlah kita makan melebihi yang sepatutnya apa yang kita perlu. Sebab bimbang untuk kita menjaga pemakanan ni sangat pentinglah kerana dia akan memberi kesan terhadap kehidupan kita. Kan, wallahu taala alam. Kalau nak lebih clear lagi mungkin boleh bacalah laman web Jabat Mufti Wilayah. Saya rasa isu ni dah pernah dijawab dalam laman web. Ustaz boleh terangkan tentang kita boleh keluar dari was-was ketika mengambil wuduk. Bagaimana kita boleh keluar daripada was-was mengambil wuduk. Okey, untuk penyakit was-was ini memang saya tidak menafikan banyak orang yang was-was, orang yang was-was dalam ibadah mereka. So antara cara untuk merawat penyakit was-was ini, kita kena cuba untuk mengabaikan segala bisikan-bisikan itu. Segala bisikan-bisikan yang menyeru kita ke arah was-was itu, kita kena cuba sebaik untuk tinggalkan. Isti'azah kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kerana was-was itu datang daripada syaitan. Maka dalam beribadah ini, sebab itulah kita kena beribadah di atas keyakinan. Kita kena yakin. Bila mana kita yakin, maka yakin itulah yang akan menolak was-was tersebut. So kita nak bina keyakinan. Contohlah dalam Islam wuduk ni, contohnya isu orang yang saya perhatikan, ada yang contoh niat solatnya banyak kali dia niat usolli. Kenapa niat banyak sangat ni? Dia kata sebab tak datang Ustaz, tak datang dalam hati. Saya kata kat dia, so tuan dah menghadap ke arah kiblat, kita nak buat apa? Adakah kita menghadap ke arah kiblat, kita nak buat benda lain? Dia kata tak, nak solat Ustaz. So kita dah nak solat, maka teruskan, sebab tindakan kita itu telah menunjukkan bahawa kita nak solat. Maka abaikan seruan-seruan tersebut. Maka untuk membina keyakinan itu ataupun penyakit was-was ini hanya boleh dilawan dengan sifat yakin. So kita kena cuba abaikan was-was tersebut, abaikan bisikan-bisikan itu, dan kita kena cuba yakinkan dalam hati kita. Kita ambil wuduk, kita dah basuh dengan sempurna, and then kita yakin, tiba-tiba kita basuh tangan, tiba-tiba mari mikir balik, rasa macam tak sempurna. No. Kita dah ingat dah dulu, kita dah basuh sempurna, dah kita yakin. Yang datang selepas itu, abaikan. So kita ambil wuduk dengan sempurna, dengan muka kita basuh dengan sempurna, kita yakin, kita basuh tangan, tiba-tiba kita mari mikir, yang mari mikir tu abaikan, sebab kita dah yakin dah pada awalnya. Wallahu ta'ala alam. Okey, kemudian saya banyak pendapat mengatakan muzik itu haram kerana boleh membuatkan kita lalai dan dekat kepada perkara maksiat. Adakah dengan muzik itu dikira syubhah? Bagaimana dengan muzik seperti nasyid? Okey, tentang isu muzik ini satu perbahasan yang hangatlah, sebab kalau kita lihat ulama di Saudi majoritinya mengharamkan muzik lah, majoriti lah. Cuma ada ulama yang agak ringan dalam isu muzik seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Dia mengharuskan muzik ni harus, tidak ada masalah. Cuma apakah konten muzik itu? Adakah muzik itu mengandungi ucapan-ucapan yang bertentangan dengan agama atau mengandungi lirik-lirik yang tidak baik, yang tidak elok dan sebagainya, maka itu muzik yang diharamkan. So kalau tanya peribadi saya di antara orang yang berpegang dengan pandangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, saya mengatakan bahawa muzik ini harus,
tapi harusnya kita perlu melihat kepada konten muzik tersebut. Kalaulah muzik itu tidak terkandung lirik-lirik yang bercanggah dengan agama, lirik yang mengandungi lirik-lirik yang lucah dan sebagainya, maka itu pada saya tidak eloklah dan tidak, kita perlu tinggalkan muzik-muzik yang sedemikian. Itu yang pertama, lihat kepada lirik ataupun muzik tersebut macam mana. Yang kedua, kalaulah antara syarat yang dibenarkan, yang diberikan juga, kalau muzik itu muzik yang melalaikan. Maksud melalaikan ini, kalau kita dengar lagu sampai kita tinggal solat, kita tinggalkan perkara-perkara yang sepatutnya kita buat, kita abaikan tugas kita. Macam tu dekat pejabat, kita buka YouTube dengan lagu sampai kita tinggalkan kerja kita. Sedangkan kerja itu wajib, itu amanah yang perlu kita tunaikan. Tapi kita dengar lagu sampai kita abaikan kerja kita, maka itu tidak dibenarkan, dilarang untuk kita, sebab muzik itu telah melalaikan kita daripada kita melakukan apa yang sepatutnya. So dalam isu muzik ini, di sana ada perbezaan pandangan. So kita boleh pilihlah mana yang kita rasa sesuai untuk diri kita lah. Cuma pada saya sendiri, saya lebih cenderung kepada Syekh Yusuf Al-Qaradawi, sebab dia ada sedikit, bukan kelonggaran, tetapi pendapat dia itu meraihkan anak-anak muda lah. Sebab muzik tidak semuanya tidak elok. Ada muzik yang elok seperti nasyid dan sebagainya, muzik yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingat kita kepada Rasulullah SAW. Lagu contoh Umar dan Hana kan, lirik sangat baik untuk anak-anak kita hafal tentang sirah Nabi, nama-nama Nabi, sifat wajib bagi Nabi. Itu benda yang sangat baik. Kerana kadang-kadang ramai je orang yang belajar melalui muzik. So kalau kita mengharamkan secara total, maka seakan-akan kita telah menutup satu jalan untuk orang belajar dah. Sebab ada juga orang yang belajar melalui muzik ini. Wallahu ta'ala alam. Dan ada juga orang yang insaf, orang yang masuk Islam bila mana mendengar lirik-lirik lagu-lagu Islam dan sebagainya. So kalau kita tutup secara total, maka rugilah, kerana kita telah menutup satu jalan untuk kita tarik orang kepada Islam. Wallahu ta'ala alam. Okey, saya nak tanya, bolehkah wang yang syubhah boleh digunakan untuk sedekah? Okey, sebab saya kata tadi, wang yang syubhah, wang syubhah ini, perkara yang syubhah, kita tak ada masalah untuk kita lakukan, untuk kita ambil. Cuma Nabi bagi guide kepada kita, sebabnya kita tinggalkan perkara itu. Adapun wang yang syubhah, maksud wang yang syubhah ini wang yang kita tak pasti ia halal ke ia haram. Cuma dalam kita nak berinteraksi dengan wang yang syubhah ini, sebaik-baiknya tak adalah kita tidak gunakanlah wang tersebut, sebab kita tak pasti adakah ia halal ataupun haram. Sebab dalam hadis Nabi sebutkan, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu bersifat dengan suci, bersifat dengan baik, bersih, dan Allah tidak menerima melainkan apa yang bersih, suci sahaja. So duit yang halal bila mana kita sedekahkan, itu barulah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah bersifat dengan bersih, bersifat dengan suci, dan Allah tak terima melainkan apa yang bersih dan suci sahaja. So kalau daripada hadis ini kita faham bahawa wang yang hasilnya syubhah, yang tidak jelas halal dan haramnya, maka itu belum mencapai tahap kebersihan. Maksudnya wang yang dibenarkan untuk kita sedekahkan kepada orang. Sebab kita nak beri kepada orang, sebaiknya kita berikan wang yang hasilnya baiklah daripada hasil yang baik. Cuma untuk wang yang syubhah ini, apa yang boleh kita lakukan? Kita boleh sedekahkan untuk manfaat awam. Contohnya, kita bagi untuk buat jalan, ataupun bagi untuk buat tandas dan sebagainya lah. Itu dibenarkan. Sebab itu di antara cara untuk kita membersihkan harta kita juga. Kadang-kadang harta kita mungkin ada bercampur dengan hasil-hasil yang tidak halal. Maka antara cara untuk kita bersihkan, tanzih kita punya duit kita itu, dengan kita keluarkan sebahagian duit kita itu untuk dimanfaatkan kepada awam lah, buat tandas, buat jalan dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Okey, saya rasa dah tak ada soalan lagi dah. Cuma yang soalan sebenarnya kitab tu, saya rasa saya kena hold dulu. InsyaAllah saya cuba jawab lagi clear pada minggu depan lah. Saya cuba tanya balik ustaz yang menulis tentang ahli kitab, sebab saya rasa macam ada something yang saya rasa tak berapa pasti lagi. Wallahu ta'ala alam, saya akan cuba jawab lagi nanti insya-Allah.
So saya rasa sekali itu saja. Saya mohon maaf atas masa yang panjang. Saya harap clear lah tentang hadis yang ke-6 ini. Saya mohon maaf kalaulah penyampaian saya pada kali ini kurang clear. Saya mohon maaf. InsyaAllah kalau ada yang tak clear lagi, kita cuba clearkan pada minggu depan insyaAllah. Terima kasih banyak atas kesediaan mendengar. Wallahu ta'ala alam.